sahbihi ajma'in. Macam kita lah, kita hari ni mungkin menamakan kita dengan nama kampung. Aku bayan lepas hang bayan baru hang tu. Tapi jin pun dia nak, dia dikategorikan dari sudut perbezaan tempat-tempat dan spesifik penilaian. Bagaimana mereka itu menguasai sesuatu kawasan ataupun sesuatu wilayah jajahan mereka. Itu dari sudut kumpulan-kumpulan jin. Jadi bila kita dah faham demikian, ini menunjukkan bahawa jumlah jin memang terlampau jauh bezanya dengan jumlah kita manusia. Mereka memang lebih ramai. Sebab itulah seorang ulama kata, kalau ditakdirkan kamu dapat lihat jin ni sama seperti aku dapat lihat jin ni, seumpama aku ambil sebatang jarum dan aku lambungkan jarum ni ke udara. Secara kasar, orang yang tak nampak apa-apa, dia akan nampak jarum tu jatuh ke tanah balik. Tetapi apa yang aku lihat, kamu nak ceritakan ni, ialah betapa ramainya, betapa banyaknya jumlah jin kalau aku lambung jarum ni jatuh atas belakang-belakang mereka. Maksudnya nak bagi jatuh ke tanah tu terlalu susah, terlalu sukar sebab jumlah mereka yang terlampau banyak. Jadi dia perumpamakan kalau lambung benda yang nipis, yang halus macam jarum pun payah nak jatuh atas tanah, boleh kita bayangkan jumlah mereka yang begitu ramai. Jauh berbanding dengan jumlah manusia. Baik, bila kita nak mempericikan secara lebih dalam dan lebih detail sebagai contoh, jin ni ada raja-raja, jin ni ada pemerintah-pemerintah, jin ni ada penguasa-penguasa, dan mereka juga ada kerajaan-kerajaan tertentu. Di darat ada kerajaan-kerajaan tertentu, di laut ada kerajaan-kerajaan tertentu, bawah tanah ada kerajaan-kerajaan tertentu, atas awan, atas angin ada kerajaan-kerajaan tertentu. Kita ni ada kerajaan setakat atas darat saja. Yang pertama ialah ada 7 orang raja jin yang menjadi raja, penguasa, pemerintah yang paling kuat. Inilah yang disebut raja jin alam bawah. Raja jin alam bawah. Dia ada 7 orang ketua dia, pemerintah dia, penguasa dia. Yang pertama nama dia ialah mazhab. Ejaan dia sama dengan ejaan mazhab tu lah. Kita mazhab fiqh tu. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, kita eja mazhab macam mana? Mim, za, ha, bulat, ba. Macam itulah ejaan dia, mazhab. Nama ketua dia yang kedua selepas mazhab ialah murrah. Murrah. Ada juga ulama menyebut sebagai marrah. Murrah ataupun marrah. Yang ketiga, daripada kumpulan jin ini, ada juga yang disebut sebagai Syamhuras. Syamhuras. Ada yang disebut Ahmar. Ada yang disebut Burkhan. Ada yang disebut Zubai'ah. Ada yang disebut Maimun. Jadi dia ada 7. Pertama, mazhab. Yang kedua, Murrah. Yang ketiga, Syamhuras. Yang keempat, Ahmar. Yang kelima, Burkhan. Yang keenam, Zubai'ah. Yang ketujuh, Maimun. Jadi inilah nama-nama jin pemerintah alam bawah. Peringatan awal, jangan sesekali pandai-pandai nak letak nama anak kita, baik lelaki atau perempuan, dengan nama-nama jin ni. Tapi ada juga terlepas Maimun tak? Tu pelakon Maimun Talib hak baru meninggal tu. Tu tak apalah, Maimun nak buat macam mana? Kebetulan. Baik. Sekarang yang menjadi pemerintah teras kepada jin-jin yang paling atas, dia diperintah oleh 4 raja jin ifrit yang paling besar, paling hebat, paling ganas. Siapa 4 raja jin ifrit ni? Raja jin ifrit ni ialah mereka-mereka yang pernah menjadi Perdana Menteri. Menteri-menteri yang berkuasa sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam lagi. Tetapi Allah mengurniakan kepada mereka umur yang panjang. Jin ni umur panjang. 4 orang ni zaman Nabi Sulaiman lagi dah jadi menteri-menteri kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama ialah Samris. Nama dia Samris. Yang kedua nama dia ialah Munalik.
Yang ketiga hadla bajin. Yang keempat syughal. Samris, munalik, hadla bajin dan syughal. Inilah hak alam bawah. Manakala jin-jin yang memerintah alam atas juga ada 7. Bila sebut alam bawah, kategori 7 dengan 4 tadi merujuk kepada jin kafir. Dan yang atas 7 ialah merujuk kepada jin yang beragama Islam. Jadi 7 raja jin alam atas ialah pertama Rukiail. Kebanyakan nama mereka sama macam nama malaikat-malaikat. Kebanyakan malaikat kan ada il belakang kan. Jibril, Mikail, Israfil tu. Il tu apa maksud dia? Il tu bahasa apa ni? Il tu bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat Nabi Musa. Il maksud dia hamba. Il tu hamba. Israel hamba Allah sebenarnya. Maksud asal Israel tu hamba Allah. Jadi yang pertama Rukiail. Yang kedua Jibriail. Jangan tertukar dengan Jibril Jibril ni Jibriail. Yang ketiga Samsamail. Yang keempat Mikail. Jangan tertukar dengan Mikail. Mikail. Yang kelima selepas Mikail Sarifiail. Yang keenam Ainyail. Dan yang ketujuh Abang sempat catat bang? Sempat? Kaspiail yang last. Okey, saya ulang balik. Kod-kod tak dan, kod-kod tertukar. Yang pertama Rukiail. Yang kedua Jibriail. Yang ketiga Samsamail. Yang keempat Mikail. Yang kelima Sarifiail. Yang keenam Ainyail. Yang ketujuh Kaspiail. Okey. Baik, itu nama 7 raja jin Islam alam atas. Manakala yang mengawal sama macam konteks jin ifrit yang 4 orang, yang kawal jin-jin Islam ini hanya ada seorang ketua dia. Ketua dia nama Tutamri Yamyali. Tutamri Yamyali. Setengah ulama sebut Tutamri Yamyaal pun ada. Tutamri Yamyali ataupun Tutamri Yamyaal. Okey. Sekarang ni kita dah ada raja jin 7 alam bawah, raja jin 7 alam atas. Ada ketua raja jin ifrit, ada ketua yang jaga untuk keseluruhan jin Islam Tutamri Yamyaal. Tapi seorang yang Allah utus daripada kalangan malaikat dia yang kawal semua jin-jin ni, tak kira jin Islam ataupun jin kafir. Boleh dengar kan ni? Ke tak dengar dah? Dengar. Okey. Nama dia Maitotrun. Maitotrun ataupun gelaran dia Qutbul Jalalah. Maitotrun gelaran dia Qutbul Jalalah. Okey. Sekarang saya dah puas hati boleh cerita kepada anda semua nama-nama raja, pemerintah dan penguasa daripada kerajaan-kerajaan jin. Sekarang kita nak bergerak antara konteks pemahaman orang-orang di sebelah Nusantara macam kita, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Filipina dan sebagainya. Jadi ramai di antara orang-orang yang bersifat kejumudan, yang bersifat kekampungan. Mereka ni bila mereka mempericikan tentang jin, kita yang belajar, kita yang bersifat akademik ni, bagi kita bila sebut hantu tak ada benda lain. Hantu tu sebahagian daripada jin. Tapi bagi mereka seolah-olah bila cerita pasal jin, jin tu benda lain. Bila cerita pasal hantu, hantu tu benda lain. Sama-sama makhluk halus, sama-sama ada, sama-sama wujud, sama-sama dia percaya. Tapi seolah-olah jin tu lain, hantu tu lain. Walhal tak ada pun istilah hantu dalam agama. Yang ada jin, iblis, syaitan. 3 tu saja. Baik.
Sekarang walaupun mereka buat pembahagian, pemecahan kepada unsur-unsur tadi. Jadi antara nama-nama hantu yang sering disebut, yang popular, yang masyhur, antaranya hantu raya sebagai contoh. Tapi jangan risau hantu raya ni, sebab dia keluar 2 kali setahun saja, iaitu Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha. Hari tak beraya insya-Allah dia tak ada. Tu hantu raya. Yang kedua macam hantu pocong. Sebenarnya hantu pocong sama juga dengan hantu bungkus. Setengah tempat sebut hantu pocong, setengah tempat sebut hantu bungkus. Ada yang nama polong, ada yang nama jembalang, ada pontianak, ada langsuir, ada harimau jadian. Macam-macam lah nama hantu. Hantu gusi, hantu gigi, hantu susu. Jadi hantu ni bagaimana mereka mencipta karakter mereka dan mereka jelmakan dalam bentuk supaya dapat memerangkap manusia. Pertama, mereka nak menakut-nakutkan manusia. Yang kedua, mereka nak menjauhkan manusia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jin ni dia cerdik, iblis ni dia cerdik. Bagaimana mereka nak jelmakan bentuk penjelmaan ini kesesuaian mengikut situasi, mengikut suasana, mengikut tempat. Kalau kita tengok jenis spesies hantu paling banyak tak ada tempat lain kecuali Nusantara. Tengok hantu yang selalu dipaparkan dalam filem, kalau di Eropah, kalau di Britain, kalau di Amerika, mana ada hantu jenis macam kita kecuali Dracula, handsome lagi, baju kot lagi, duduk dalam keranda lagi. Dia hantu jenis tu. Sesuailah kedudukan orang-orang di bandar. Hantu Cina tak ada kerja lain, asyik melompat saja. Tampai huruf Cina berhenti. Hantu India cara dia. Tapi paling banyak kalau nak senarai, hantu orang Melayu lah. Macam-macam hantu. Kenapa? Sebab kita mempunyai struktur hutan yang cukup tebal, semak samun yang banyak, belukar yang luas. Jadi macam-macam karakter yang mereka boleh jelmakan. Kalaulah bayangkan hantu Cina mari tempat kita. Longkang besar banyak. Akar pokok banyak. Sat lompat-lompat tersadung rebah. Tak sesuai lah. Tu tak? Tak sesuai langsung. Lepas tu, kalau jenis orang Melayu ni, hak muka huduh, muka menakutkan, dia takut. Agak-agak keluar Dracula, muka handsome, dia lari tak? Tak berapa nak lari saya rasa. Tapi dia buat tu, jenis satu yang karakter, suasana yang jenis macam tempat kita. Hutan, belukar, semak tu, kita kena cipta karakter-karakter hantu seumpama ini. Hak jenis ada pokok besar, hampir bergayuk kat situ. Hak jenis kubur, hang buat muka lagu ni. Hak jenis gua, buat muka lagu ni. Pattern tu direka, dicipta oleh mereka sendiri, nak menakutkan manusia dan menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, ialah kita nak membicarakan satu jenis iblis, satu jenis anak jin ataupun anak setan yang dihasilkan oleh manusia sendiri tanpa manusia tu sedar. Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin, dalam istilah ilmu perubatan Islam dia sebut al-mukhannas.